Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, yang sangat kita kasihi pengurusi majlis kita pada petang ini, Al-Fadil Ustaz Nafizo, seluruh saf kepimpinan Madrasah Tahfiz Tok Jiring sekalian yang telah menjadi penganjur program kita pada petang ini, para pelajar, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian, sekali lagi dengan limpah dan kurnianya kita dihimpunkan oleh Allah pada petang ini dalam majlis kuliah iftar sempena berbuka puasa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menarik rahmat dan barakah daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal saleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita insya-Allah di dunia ini dan menjadi modal kemenangan pada hari kita semua bergerak menuju beramai kepada Allah pada hari kiamat nanti insya-Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatal qadr imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi au kama qala." Artinya, barang siapa yang mempuasakan Ramadan kerana iman dan ihtisab, ia ini harapkan kepada Allah, nescaya Allah ampunkan segala dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang melakukan amal pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampunkan juga segala dosanya yang telah lalu. Bila sebut Ramadan, kita ingat Lailatul Qadar. Bila sebut Lailatul Qadar, kita akan ingat Ramadan. Kerana Ramadan ada di dalamnya malam yang disebut malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Lailah tu malam lah, Qadar tu nama dia. Kerana tidak berlaku Lailatul Qadar pada bulan lain. Kalau ada orang kata pernah berlaku Lailatul Qadar pada bulan Rejab, pelawak tu. Atau dia kata saya pernah tengok sekali Lailatul Qadar. Bila tu? Bulan Rabiul Awal. Balik awal. Nah, kenapa Lailatul Qadar? Ialah pada bulan puasa, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang timbul, yang lebih daripada orang lain, juga dengan membawa makna panah. Panah berdering, bulan panah yang diturunkan akan Al-Quran. Jadi bila datangnya malam-malam Ramadan, kadang-kadang kita dengar cerita tentang Lailatul Qadar. Memang setiap orang yang beriman nak Lailatul Qadar, melainkan orang yang jahil dia tak tahu Lailatul Qadar pun dia tidak peduli, malu dia rasa pun tak ada hal bagi dia, kerana dia jahil, dia tak tahu. Adapun kita yang tahu sedikit sebanyak ini, maka kita pedulilah. Peduli kita itu sekadar mana cinta kita kepada akhirat. Kalau cinta kita lebih, peduli kita lebih. Tak apalah, sekurang-kurangnya Nabi SAW telah mengingatkan kita, man qama lailatul qadar, barang siapa yang melakukan amal atau bersemayang pada malam Lailatul Qadar. Dan pada yang hadapannya Nabi kata man shoma, barang siapa yang puasa nak Ramadan imana hala kaunihi, hal keadaannya yakin. Sebab tu ada orang yang dia puasa tapi dia tak beriman. Dia puasa je lah. Kenapa? Kerana orang puasa belaka. Nabi ini beri syarat, man shoma, orang yang puasa, siapa yang puasa imana, kerana iman. Sebab itulah
Kita kena betulkanlah kita beribadah dah kadang-kadang tidak kerana iman. Nah, orang puasa kita puasa, orang tarawih kita tarawih. Nah, orang buka kita buka. Nah, orang lapar kita laparlah. Lepas tu orang mati kita mati kata. Nah, biarlah kita amal itu tidak macam budak-budak. Ada pun anak kita latih. Hak darjah 1, darjah 2, hak tadika. Mereka bukan puasa imanan, wahtisaban. Kerana baru dilatih. Nah, dan dia pun tak tahu, mak dia kata puasa, jangan makan, tak boleh minum. Kalau lapar, khabar boleh buka, gitu je lah. Kita ni orang tua dia ni takkan pakai macam budak-budak. Maka puasa kita macam yang Nabi kata, imanah hal keadaannya kita percaya dengan Allah. Kita percaya ini hukum Allah, ini ketetapan Allah, ini kewajipan daripada Allah. Wahtisaba dua makna. Yang pertama, sangat-sangat mengharap keredaan Allah. Yang kedua, kerana nak janji-janji Allah. Kerana janji-janji Allah itu saja yang membahagikan manusia. Apa dia? Keampunannya, maghfirah, ganjaran pahalanya di akhirat, syurganya. Itu. Jadi barang siapa yang beramal kerana nak masuk syurga, masih dalam kategori ikhlas. Ada orang kata siapa yang beramal kerana nak dapat pahala, itu riak. Salah. Itu bukan riak, itu masih ikhlas. Barang siapa yang beramal, tak kiralah beramal baca Quran ke, semayang ke, puasa ke, kerana nak pahala, masih ikhlas. Kerana apa? Kerana pahala itu janji Allah. Faham lagi? Yang riak ini maksudnya dia nak janji manusia. Siapa yang hafal Quran 30 juzuk, kerajaan akan beri 1,500 sebulan. Itu bukan janji Allah. Kerajaan nak beri. Maka dia pun hafal juga Quran 30 juzuk supaya dapat 1,500 sebulan. Maka dia adalah riak, tidak kerana Allah. Faham lagi? Cerah kubur. Cerah kubur. Dia beramal supaya cerah kubur. Contohnya dia baca Quran malam-malam supaya kuburnya cerah nanti. Dia baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk malam-malam supaya cerah kubur. Contoh. Dia bersedekah supaya cerah kubur. Faham lagi? Dia menghubung silaturahim supaya cerah kubur. Hukumnya bukan riak, masih ikhlas. Kerana cerah kubur itu satu saja. Allah saja yang boleh cerahkan kubur. Kerajaan Terengganu tak boleh cerahkan kubur. Faham lagi? Jadi siapa yang beramal kerana Allah atau kerana apa yang dijanjikan oleh Allah, maka orang itu masih ikhlas. Cuma Imam Nawawi sebut martabat ikhlas paling tinggi kerana Allah semata-mata, martabat ikhlas yang kedua tingginya kerana Allah dan janji Allah, martabat ikhlas yang paling rendah ialah nak apa yang dijanjikan oleh Allah, ampun dosa, takut neraka, dapat syurga, dapat bidadari, nak istana dalam syurga, panjang umur, murah rezeki, cerah kubur. Faham? Itu semua janji Allah. Kat mana riak? Riak ini nak dapat puji-puji pada hati manusia. Talabul manzilah fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Apa makna riak? Melakukan amal akhirat tapi bertujuan hati-hati manusia memuji sekalipun tidak bersuara, dalam hati tak apa dah, dengan melakukan amal akhirat. Faham? Biasa kalau bang 3 orang je mari surah dia, tapi 30 tahun dah 3 orang 4 orang, maka dia bang slow habis. Tiba-tiba malam tu 11 buah bah mari berhenti semayang. Sebuah bah 60 orang, 11 kali 60 apa? Sudah. Api apa-apa kau Quran, matematik biar reti. Faham? Nah. 60 kali 11. 660. Hayyalo. Faham lagi? 660 orang. Surah dia kalau ramai boleh muat 300 orang. Bermakna 310. 300 duduk luar, 10 dalam kolom. Ramai tau? Ramai. Tok Bila pun tengok Allah lah. Dia bang tak macam biasa. Setan kata, bang Mekah kali. Faham lagi? Betul tak? Maka dia buat Allah. 2 tis pekar jatuh. Supaya orang kata sedap.
kana amaluhu haba'an mansura, jadilah amalnya debu yang diberterbangan oleh angin. Faham lagi? Tu hati-hati. Nak tunjuk pada Allah. Nak pada Allah. Allah suka tunjuk dia. Faham? Biasa nak orang je semayang garik, tu imam tu akan baca kuliah kulhu. Kuliah kulhu. 12 tahun dah kuliah kulhu. Faham lagi? Tak? Tiba-tiba 660 orang malam tu, faham? Syaitan pun masuk Syekh Baqarah. Kuang-kuang angkabut. Faham lagi? Hasiban nasu gitu tu imam. Faham? Tak? Kerana makhluk. Balik awal. Takut-takut gitu, jaga-jagalah. Faham lagi? Jaga-jaga. Mayak-mayak boleh ambil duit. Orang tanya Tok Guru ayah cik lah. Tahun 96 atau tahun 97 malah nak pelawak. Hari Jumaat sepah ngajar di Rusila. Orang tanya, bila orang pergi semayang mayak, tuan imam, tuan rumah, dia buat pitih dalam sapu 5 riyal. Faham lagi? Dia beri kepada orang yang semayang mayak. Orang tanya, Tok Guru boleh ambil tak? Tok Guru kata boleh ambil. Cuma kalau mu orang kaya dah, asal ambil lah. Nampak? Jadi boleh tak ambil? Boleh tapi biar semayang kerana Allah. Faham lagi? Tapi kalau kerana duit tu saja-saja, balik awal. Dah memanglah ada kalau orang biasa tuan rumah kahwin sekeping je sapu. Dalamnya RM5. Tahun 90-an RM5. Faham lagi? Yang naik 10 tu tahun 2000 milenium. Faham lagi? Dia naik SOP kan? Jadi Tok Imam orang wis sekeping je. Salah guananya nyewi macam orang lain sekeping. Sekeping tu makna berapa ringgit? RM5. Kalau 2 keping 10. Faham lagi? Jadi Tok Imam dak alik duduk tak lambu gitu. Tahu mah hati dak alik kita Imam. Sekeping je. Faham lagi? Jangan. Orang tak bagi, tak ada rezeki gitu. Balik. Nampak? Tak ada pada siapa-siapa jadi penceramah, orang panggil ngajar apa semua, jangan minta piti. Faham lagi? Dia ni ada ramai penceramah letak minta piti. Pakai PA, nak minta panggil dia 4,000, 5,000. Deposit 1,500, macam-macam pasang. Faham? Berlaku. Tak usah panggil orang gitu, dok berkat ngaji. Faham lagi? Kita nak ilmu itu ada mabruk, ada keberkatan. Faham lagi? Kita pergi ngajar orang panggil dia. Faham? Orang beri sikit, makna rezeki kita tu sikit ya, gitu. Penang pegang. Orang wi banyak, rezeki banyak. Hari tu. Faham? Tahu tak? Orang dah ingat wi, tak ada rezeki. Balik ya. Faham lagi? Takkan basak mu. Mu dah wi biti dah ingat. Tak? Jangan. Dia rosak hati kita. Kita duk main dengan dia rosak hati. Faham? Jangan minta. Orang beri boleh ambil. Dia kata dah orang beri pun tak boleh ambil juga. Pergi ajar pun tak boleh ambil. Nabi SAW orang beri hadiah orang ambil. Nabi ambil tak? Imam Ahmad bin Hanbal dapat 30,000 dinar. Beri. Faham? Ambil. Khalifah beri kepada Imam Syafi'i 10,000 dinar. Sedap ngajar. Dia ambil. Dan kata tak boleh ambil gitu. Hati jangan nak ngajar kerana nak duit. Faham? Batu duit ni dia berkait dengan makanan. Nabi kata la salata liman bihadrati ta'am. Tidak ada salat dengan dekat makanan. Ini semua ni hati belaka ni. La salata bihadrati ta'am. Tidak ada semayang dekat makan. Dekat makanan tak ada semayang. Faham lagi? Maknanya kalau mu nak semayang, semayang ni mu siapa? Mu dengan Allah. Lepas tu mu letak dunia yang sangat hati duk nak. Kita duk kerja pagi petang ni, turun pagi balik kelak ni makanan lah.
Faham lagi? Waktu gaji 10,000, ni gaji 5,000, waktu gaji 6,000, waktu gaji 1,000, makanan kau. Dapat tu beli makanan. Kerana kita aradul basyariyah, jenis manusia nak pada makanan. Maka benda nak sangat pada makanan ini menjadikan hati itu lupa kepada akhirat, tumpu kepada mencari makan semata-mata, maka benda ini merosok. Sebab tu jangan semayang jika ada makanan dekat. Maknanya kalau panggil orang tahlil ke maya ajak ke apa kan, wa arwah orang tu tubik makanan. Selesai majlis bawa tubik. Faham lagi? Ha. Nak beramal dengan hadis ni. Tapi ramai lagi orang dak reti bahasa. Faham lagi? Panggil orang semayang ajak, tak bubuh makanan depan. Terang-terang nasi minyak. Atau jujuk depan. Tu imam tu bila mari si minyak. Hang. Ha. Si minyak semangat ah. Dia punya takbir lain kan kalau si minyak depan. Acu buh pau. Panggil tu imam tu bila apa semua, minta maya ajak ubuh pau bodoh depan. Lu. Nasi minyak bunga ayam percik. Allahu Akbar. Lain. Betul tak? Hati tu rosak. Dah kalau kita tutup boleh tak ustaz? Tebuh lu makanan, panggil orang sembahyang ajak, kita tutup. Tutup kau apa awal? Tu imam tu nasi minyak si kuning. Si minyak si kuning. Tu bila kata ke si dagang. Tu siok tu kalau si khabudah. Faham? Dah tutup. Faham? Kenapa? Dia kata, mu dengarlah kata Nabi la salata bihadrati ta'am, tak ada semayang dekat makanan. Maksud tak ada itu tidak jadi sempurna. Aqimi salata li zikri, dirikan semayang ingat kepada aku. Mu semayang tengok makanan. Mu ingat siapa? Jenis mari atau kuih surat atau nasi masjid, faham? Lepas garik dia buh 30 bekas martabak contoh, faham? Martabak Singapura 30 bekas atur belakang tu. Jadi kat gila orang pangsa orang mari tak masjid. Masuk seorang, oh martabak mana ni? Masuk, hui martabak mana ni? Masuk ketiga, oh rezeki ada mana ni? Faham? Kat gila tengok mayang sunat. Kalau biasa semayang sunat 20 orang ba'diyah, malam martabak punya pasal ubuh dah belakang, tinggal 3 orang mayang sunat. Betul tak? Kerana hadis ni, kerana hati mencita-cita. Faham? Duduk angang dah. Kalau aku mayang sunat takut dok dang. Jadi habis nyam kuli makan. Rapu muka berok pergi makan. Faham lagi? Tak ada dah. Ba'diyah isyak. Faham lagi? Tak ada dah. Siapa terselamat? 3 orang yang selamat. Tok Syia, Tok Bilal, Tok Imam. JKK faham dah. Makan dengan PKK. Faham lagi? Wah dah, faham martabak dah. 3 orang terselamat, imannya tidak digoda dengan makanan. Tok Syia, Tok Bilal, Tok Imam. Tapi Tok Syia rakaat pertama masa mayang sunat. Faham lagi? Allahu Akbar, marilah tidang kedok martabak. Faham? Punah. Tok Bilal dang rakaat kedua, bangun Allahu Akbar, berdiri, orang belakang kata tambah sedap Tok Bilal kata natang tambah dah, aku dah berdiri mayang. Lagi. Dah. Habis mapuh dengan Tok Bilal rakaat kedua. Tok Imam bertahan. Betul-betul siapa duduk tayat akhir, bunyi orang belakang kata ada orang nak dah perhabis Tok Imam kata menatang perhabis. Aku dah habis ni. Faham lagi? Ada masalah. La salata bihad hadrati ta'am. Kenapa semayang kita bukan kita buah menti besar depan kita. Bukan kita ngadak apa benda ni PM, bukan ngadak esko. Faham? Allah Rabbul Jalil. Tujuan aku suruh mu semayang sebab kalau mu tak semayang mu tak ingat aku. Kerana semayang sekejap ni mu ingat aku. Tiba-tiba semayang tak ingat juga. Faham lagi? Jadi perbetul muhasabah diri kita.
Semoga kursus Ramadan pada tahun ini berjaya mengubah sikap kita lebih lagi kepada perkara-perkara yang berbau ibadat kepada Allah. Kita tengok soalan yang telah ada di hadapan meja saya. Apakah hukum orang gila ambil selipar masa tarawih? Wajib ambil semula ke guana di kaki dia? Baik. Dia semayang tarawih, dia turun-turun tengok orang gila dah ambil selipar dia. Nah, yang pertama, hukum ambil selipar orang ada dua. Yang pertama berdosa, yang kedua tidak berdosa. Siapakah yang berdosa? Orang yang sengaja tahu dah selipar orang ambil, berdosa. Walaupun dia tu ada jawatan di masjid tu. Faham lagi? Dia pengurusi masjid, tak boleh ambil gak selipar orang. Dah. Yang kedua tidak berdosa, orang yang tidak sengaja. Dia ingat ke selipar dia, rupanya selipar orang, dia pakai, tidak berdosa. Faham lagi? Kemudian pula yang sengaja ada tak yang tidak berdosa? Ada. Orang gila. Orang gila dia sengaja tak semayang, tidak berdosa. Dia sengaja tidak mandi junub, tidak berdosa. Orang gila sengaja dedang aurat, tidak berdosa. Dah tu dia buat kerja dosa, betul dia buat, tetapi tidak ditulis. Nabi SAW sebut, rufi'al qalam an salasin. Diangkat qalam daripada 3 golongan. Nampak? Yang pertama daripada kanak-kanak sampai dia balik. Yang kedua daripada orang gila sampai dia sembuh atau siuman. Maknanya orang gila tidak ditulis dosa, walau minum arak, walau berzina, walau tikam ekor, walau curi harta orang. Perbuatannya perbuatan rupa dosa, tapi diangkat qalam. Rufi'al qalam maknanya malaikat tidak menulis dalam buku amalnya. Faham lagi? Kemudian pula, jika adalah anak beranak kita orang gila dan dia rosakkan harta orang, atau ada anak beranak kita yang tak siamang ini ambil harta orang, maka wajib atas waris kembalikan atau penjaga. Faham? Walaupun dia tidak mukallaf, dia sudah balik tapi tidak akil, tidak berakal, wajib waris orang gila tu ambil harta tu, kembalikan kepada pemilik dia. Faham lagi? Bukan kata halal belaka boleh ambil. Nampak? Sama macam anak kita yang kecil, dia ambil buah pelang jirang dia. Faham? Tak berdosa lah pasal dia kek lagi, tapi wajib ibu bapa suruh harta semula. Faham? Suruh harta semula. Dah? Dan anak dia makan tak berdosa pasal anak dia tidak mukallaf. Faham? Maka kalau kita tahulah orang gila ni ambil harta orang, wajib penjaga orang gila, waris orang gila ini ambil harta itu, pulangkan kepada tuang dia. Dan kalau kita tengok orang gila tu pakai selipar kita, yang pertama pastikan memang seliparmu, bukan selipar dia. Sebab kadang-kadang orang gila selipar dia, seliparmu orang lain. Faham tak? Kalau sahih seliparmu, baru boleh ambil. Pokoknya harus ambil. Sama macam kita ambil harta kita yang ada pada tangan orang siomang. Orang siomang dia ingat ke topi keledar dia ambil pakai. Faham? Padahal topi keledar kita, dia salah. Boleh tak kita ambil tapala dia? Boleh. Mintalah dengan beradab. Faham? Tuang pakai tu topi keledar saya. Faham? Topi keledar tuang hak nung. Oh, salah. Nah, jadi bila boleh minta daripada orang siomang, boleh minta daripada orang gila. Baik, selesai masalah. Kita ada 10 beradik. Sebelum ayah mati dia khabar siapa hak jaga anak dia hak busu dapat duduk rumah itu. Jadi ayah dah mati, katanya jadi siapa jaga rumah itu boleh ke dia, atau semua kena faraid. Baik. Ayah masih hidup, kata siapa yang jaga adik busu boleh ke dia rumah ini. Jawabnya, kalau ayah dia beri dah rumah itu setelah melihat salah seorang anaknya menjaga adik bungsu, ayah dia kata beri dah dapat. Faham? Tapi kalau kait dengan mati tak dapat. Faham lagi? Kalau ayah dia kata kalau aku mati bila-bila,
Hak mana hak jaga anak busu boleh ke dia? Tak dapat. Kerana apa? Kerana itu waris. Nabi sebut dalam hadis jelas, la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Waris ini sudah dapat habuan masing-masing dalam Quran. Allah sudah bahagikan. Ada 1/8, ada 1/6, ada 1/4, ada 1/2, ada 2/3. Betul tak? Jadi la wasiyata lil waris. Contohnya ayah kata, kalau aku mati, tanah aku hak tok jiring, boleh wi ke anak aku hak busu. Tidak sah. Kenapa? Kerana anak yang busu waris. Siapa kata tak sah? Nabi kata la wasiyata. La wasiyata itu maksud la tasihul wasiyah. Tiada sah wasiat. Tetapi kalau wasiat itu kepada bukan waris baru sah. Contohnya kata si mati, kalau aku mati, tanah aku yang di tok jiring ini beri kepada pak saudara aku. Itu baru sah, kerana pak saudara tidak waris dalam keadaan dia ada ayah. Faham lagi? Jadi ingat, bukan semua wasiat itu wajib ditunaikan. Wasiat yang sah saja. Sebab tu kena belajar bab wasiat. Jangan duduk main. Aku dengar diri ayah kata. Aku dengar diri mak kata. Tu dah dengar diri sah ke tak? Faham? Dia antara syarat sah wasiat, apa yang diwasiatkan itu memang ada. Contoh, tanah ada tak? Tanah tu ada, baru sah. Ni tanah tak ada wasiat, mana boleh? Faham lagi? Kata ayah, ingatlah kalau ayah mati bila-bila, tanah hak dalam Terengganu ni bagi belakalah kamu. Tak boleh, bukan hak mu. Faham lagi? Tanah hak dalam Terengganu, bukan tanah ayah. Faham? Kalau ayah mati, lembu hak katuk jiring ni, mu pakat meleh belaka. Mana boleh, kan lembu ayah. Faham? Dia nak sah, dia kena wasiat harta dia. Kalau ayah mati, lembu ayah mu ambil 2 ekor, mu rebang pergi makan orang miskin. Baru sah. Faham? Faham lagi? Soalan seterusnya, bilakah waktu solat tahajud? Adakah 5 minit sebelum subuh boleh solat tahajud? Terima kasih. Baik. Waktu solat tahajud ialah selepas solat isyak sampai masuk waktu subuh. Faham? Selepas solat isyak. Dia samalah macam solat witir, macam solat tarawih. Tetapi dalam waktu di waktu malam yang selepas tidur, situ yang membezakan daripada solat lain. Faham lagi? Ba'dan niyam, selepas tidur. Adapun solat hajat tak syarat tidur. Solat tarawih tak syarat tidur. Solat witir tak syarat tidur. Faham? Solat tahajud syarat tidur dulu. Kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu, riwayat Tabarani, adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, nampak tak? Yutir, mengerjakan solat witir. Faham? Summa yanam, lepas itu beliau tidur. Faham lagi? Adalah Sayyidina Abu Bakar mengerjakan solat witir. Faham? Summa, lepas itu, lepas solat witir, yanam, tidur. Summa yatahajjat ba'danya. Kemudian selepas tidur, Sayyidina Abu Bakar bangun mengerjakan tahajud. Inilah sandaran ulama-ulama sah melakukan tahajud selepas witir. Cuma kebanyakan sahabat melakukan solat tahajud dulu, kemudiannya witir. Beberapa orang sahabat witir dulu, kemudian tidur, bangun baru tahajud. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faham lagi? Jadi syaratnya tidur dulu. Faham? Jadi awak tidur tak lagi? Tidur dah. Pukul apa tidur? Tidur pukul 9, letih sangat. Pukul apa bangun? Bangun pukul 12. Boleh mayan tahajud. Di mana waktu yang afdalnya? Ialah tengah malam sampai 2/3 malam. Tengah malam ni apa maknanya? Bagi 2. Daripada 7 sampai 7 pagi, ambil 6 jam. 7 campur 6 berapa? 2? 13, pukul 1. Faham? 2/3 malam.
Maknanya malam itu ada 12, iaitu tolak 8, tinggal 4, 1/3. 8 jam daripada pukul 7. Pukul 3, 1 sampai 3 waktu afdal. Okey? Tiba-tiba dia kata 5 minit lagi nak masuk subuh. Boleh tak pergi sembahyang tahajud? Boleh. Dan yang tak boleh lepas subuh. Faham? Soalan seterusnya. Kita stepek stiker pelekat cicak. Lepas tu seekor cicak lekat kat stiker itu. Kita katok, tukar kepala dia. Siapa pecah kepala? Kira dapat pahala ganda 100 ke guna? Maksudnya, dia ni dapat tangkap cicak dan dia bunuh cicak dengan sekali pukul mati. Dapat 100 pahala. Ya. Dalam kitab Sunan Tirmizi ada menyebut hadis ini, barang siapa yang memukul cicak sekali pukul mati 100 fadilah. Faham lagi? Ada disyarahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Mazi syarah Sunan Tirmizi, Jami' Tirmizi. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi pun disyarahkan juga oleh Syekh Ar-Rahmani Al-Mubarakpuri tentang 100 pahala orang yang katok cicak ini sekali katok mati. Kalau pahala mana pok dia katok tu mati 100 fadilah. Banyak mana fadilah wallahu a'lam. Faham lagi? 2 kali katok baru mati 70 fadilah. Tapi jangan zalim. Ada budak-budak ditakak cicak, dia kerak kaki. Jadi kawan tu pedih lah, gelepar. Faham? Itu zalim, tak boleh. Nabi kata iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu dibenarkan membunuh, faham lagi? Maka lakukan dengan cara yang elok. Nampak tak? Sekali kata. Cicak mana ni? Cicak yang berok dalam rumah, bukan cicak dalam hutang. Faham lagi? Cicak duduk nangung kapung dia tak ada kena-mengena. Bukan tu. Cicak je ni berok atas dalam air orang, berok lah kolah orang, berok atas belakang orang, berok atas sejadah orang dalam rumah. Faham? Kalau kita scan logam dalam hutan, jumpa kerih lama, lembing lama, nak buat guana sebab ratusan tahun dah. Waris tak ada belaka dah. Boleh dah ambil kerih lama itu. Baik. Dia bawa pengesan logam, beli kat Shopee RM135, dia pun scan. Kalau ada besi, jadi laju. Tengok-tengok ada kerih lama. Nah, maka tengok kalau jumpa di dalam tanah orang, milik orang tak boleh ambil. Kalau bukan tanah orang, bolehlah ambil. Tapi kena tengok. Kalau itu milik orang Islam, maka kena carilah hak punya yang empunya, walaupun kata kerih itu lama dah. Kerana dikiah dengan luqtah. Bila barang temuan seperti itu, Nabi pesan dalam hadis, arifhu haula, hendaklah kamu iklankan penemuan itu selama 1 tahun. Dalam kitab-kitab fiqh, dulu cara iklannya lepas solat Jumaat diumumkan. Sekarang senang, internet. Betul tak? Tulis dalam Instagram, monogram, TikTok, Toktik pun boleh. Faham? Dalam benda lagi. Facebook dan sebagainya. Setelah setahun tidak dapat juga tuan dia datang, maka boleh diambil tasarruf, ambil guna. Tetapi jika barang itu adalah barang emas, barang perak yang milik bukan Islam, iaitu harta lama, harta rikas, maka waktu kena bayar zakat 20%. 80% milik kita, 20% milik orang miskin, zakat. Faham lagi? Contoh dapat kerih mah. Kerih mah ni ditulis zaman Hindu dulu, zaman Majapahit dulu, bukan Islam. Faham tak? Maka dia harta rikas. Bila harta rikas, hendaklah dibayar nilai daripada nilai temuan itu 20% zakat. Zakatnya 1/5. Begitulah lebih kurang jawapannya.
Kalau chatting puang lain diam-diam, contohlah kan nak bayar fidyah, saya rasa ada je puasa yang tak berganti zaman budak remaja. Risau ada yang tercicir. Apa ni? Dia kata kalau lah kita ada dulu zaman kita tinggal puasa macam mana? Jawabnya kita sunat kita bayar fidyah. Maksudnya kita tidak zon dan tidak yakin meninggalkan puasa. Cuma takut-takut ada tinggal puasa, maka kita boleh bayar fidyah. Dan jika tidak ada puasa yang tertinggal, fidyah itu kata Syekh Ibn Hajar menjadi sedekah. Faham lagi? Dia akan jadi sedekah. Jadi tak ada rugi apa pun. Faham? Nanti dulu. Awal lagi. Kita berbuka makan kurma. Kita buka makan kurma 7.15. Lambat lagi, sabar dah. Nampak lapar perut lah. Dah 20 hari lepas kita boleh tanggung dah. Sabar. Saya puasa kau. Nanti kita buka makan kurma, semayang beramai-ramai berjemaah. Lepas pada tu semayang jemaah, makan makan lagi. Ada? Kurma pula. Nasi kurma pula gocohnya. Nampak tak? Lepas kita turun berjemaah, nak makan kurma. Kata Imam Nawawi, ini antara kaedah yang afdal. Bila azan, makan kurma dan seteguk air, solat berjemaah, kemudian makan apa yang kita nak. Nampak? Seluar koyak di lutut tapi kita pakai jubah, sah atau tidak? Seluar dia koyak di lutut tapi dia pakai jubah, sah atau tidak? Sah apa? Semayang ke puasa? Apa tak berani nak tulis sikit? Sah atau tidak solat? Nampak? Mudah boleh karang kitab ni tak faham anak murid. Nampak tak? Gini, kalau kita pakai jubah belah luar, dalam tak pakai apa pun, tak apa dah. Kerana sekurang-kurangnya selapis kain yang menutup aurat dalam semayang sudah memadai. Selapis kain maksudnya pakai jubah selapis saja cukup. Tetapi sunat afdal kita pakai 2 lapis. Kerana meraihkan hadis-hadis yang menyebut perkara 2 lapis. Faham tak lagi? Walaupun selapis sudah memadai. Jadi kalau mau pakai jubah, dalam tak pakai benda dah. Macam orang Mesir, dia jubah saja, dalam tak pakai benda. Faham tak? Hukumnya tutup aurat baina surah wa rukbah, antara pusat sampai lutut kalau laki-laki, dan perempuan hanya nampak muka dan 2 pergelangan tangan, sah. Faham? Dan kalau kita pakai jubah yang koyak, seluar yang koyak, semayang pun sah. Semayang pakai kain koyak sah tak? Budak mengaji sangat lama ni. Seluar koyak sah tak mayang? Kain pelekat koyak? Sah tak? Sah. Batu fiqh. Fiqh ni mana al-fahmu, faham agama. Kan pandai kalau dalam Facebook tu pandai. Mufti ke mana situ. Faham? Dengar laki-laki perempuan pakai kain koyak, kain carik, sah semayang. Yang tidak sah nampak aurat. Faham? Jadi kalau kain carik aurat tak nampak, sah tak? Kain tak carik nampak aurat, sah tak? Tu mengaji. Apa lagi? Kain dia cari, anak dia buat main atau main malang. Petoh kepala. Toh di tak. Ayah dia tengok, karik depan, ayah dia pun buh depan, kilas tutup gitu. Tak nampak. Sah mayang. Faham? Tapi kalau dia pakai baju, tapi tak cari, tapi aurat nampak, sah tak? Tak sah. Contohnya bila kau qomat subuh, dia keluar bagi bilik air, Allahu akbar. Blackout, gelak guguk. Dia jadi tok imam. Bila gelak guguk dia merabalah rumah. Ambil jubah, pakai, tak pakai dalam, pakai jubah saja, masuk piyah, kacing tekak, beraba naik atas sejik, semayang. Orang tak amal 200 orang subuh. Tiba-tiba nyala masa sujud rakaat kedua, bukan pakai jubah, baju Melayu. Bayang tak, baju-baju dengan jubah atas ni sama tak? Baju Melayu duduk sujud, luar ada apa ada. Baju dia cari tak? Tak, sah tak mayang?
Jadi kita lancarkan kutipan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan untuk kebajikan maslahat Madrasah Tuk Jiring Batu Enang Kuala Terengganu. Untuk penonton live di Facebook, ada tertera nombor akaun di skrin Facebook anda, iaitu nombor akaun Ma'had 56301924638 Maybank Ma'had Tahfiz wa Tarbiyah Tuk Jiring. Dan siapa yang nak bayar api, tak apalah. Projek khusus bulan Ramadan, dana kebajikan staf Ma'had Tahfiz MTT. Petugas sila bangun menggunakan karung yang berwarna hijau tua, minta gerak-gerakkan tong yang ada di tepi masjid. Ni. Pelan-pelan dik. Jangan laju, jangan laju. Jangan laju, jangan nak sudah siap. Buka karung, tunjuk depan muka dia. Muslimat tak ada kutip? Ada? Muslimat tak ada kutip? Lagi dia tak bagi sumbangan, jangan beralih. Tunggu depan dia. Masih ni. Pelan-pelan, bawah-bawah tu. Bakat-bakat beri sumbangan dah. Ini bulan Ramadan, khairum min alfi syahrin. Lebih afdal, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih kurang 82 tahun dah. Lebih kurang. Kita sedekah sikit je. Lebih baik pada 82 tahun. Sambil-sambil kita memberi sumbangan, kita tengok lagi soalan, apakah hukum orang perempuan ambil gambar memuncungkan mulutnya? Dia buat muncung beruk, atau muncung itik. Orang perempuan ni tak usah buat muncung buat apa, mendedahkan mukanya saja-saja untuk dinikmati di media-media sosial, hukumnya haram dah. Lagi. Bukan tak boleh bergambar, boleh. Pendapat dalam mazhab Syafi'i pun dua, dalam mazhab 4 pun dua pendapat. Satu mengatakan muka itu aurat, satu mengatakan muka itu tidak aurat. Atas yang mengatakan muka bukan aurat pun mengharamkan membuat bentuk muka, ekspresi muka yang boleh attraction, menarik perhatian laki-laki ajnabi. Bukan tak boleh bergambar dalam Facebook, tapi janganlah dengan dalam keadaan muka kamu itu nak menyebabkan orang lain syahwah, menyebabkan orang lain terfikir perkara yang sebaliknya. Jadi hati-hatilah. Orang puang ni memang penyakit dia nak dilihat cantik. Lepas tu dia akan buat sesuatu supaya muka ni jadi tambah cantik. Bukan kata cucu dia, tok dia tu. Tengok nak pergi kenduri 76 dah. Begitu sakang tok. Kerana apa? Kerana fitrah dia nak dilihat cantik. Walaupun seumur hidup belum pernah datang sebuah bas untuk mengakui dia tu cantik, tak apa, dia puas hati kerana dia dipuji oleh cermin yang dia hadap setiap hari. Cermin tu kata comel bah, lepas tu lah dari muda sampai tua dia akan buat muka dia. Ingatlah kita ni muslimah. Apa makna orang muslimah? Perempuan yang tunduk pada hukum Allah. Man aslama li ahkamillah, mereka yang menyerah pada hukum Allah. Maka hukum Allah, wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna al-ayah. Jangan kamu lebih-lebihkan sangat duk tunjuk comel, duk tunjuk lawa, duk buat mulut mucung dan sebagainya, melainkan untuk suami-suami kamu. Faham? Nak buat mulut mucung buat ke lakimu kat gini. Dan boleh laki nak gurau naik atas belakang pun tak apa. Nak jimak dalam gerobak pun boleh. Dia barang halal. Mentara boleh laki ni jaga-jagalah. Jangan jadi jatuh harga kita. Orang panggil benda priceless. Hilang harga diri. Jangan komang. Soalan seterusnya. Jangan makan ni. Mak gaduh kita.
Apa hukum kita mancing ikan tapi kita makan ikan itu sedangkan kita tahu ikan itu orang bela atau tidak? Baik. Dia mancing ikan, dia dapat ikan. Lepas tu dia makan ikan itu halal atau tidak? Sebab dia tak tahu ikan yang dia dapat itu takut-takut orang bela. Jawabnya tengok tempat dia mancing. Kalau dia mancing dalam sungai, halal. Kalau dia mancing dalam laut, halal. Yang tidak halal dia mancing dalam kolam orang. Dia mancing dalam pagar orang. Dia mancing dalam bubu orang. Itu haram, hak orang. Dah kalau kita mancing dalam laut pun takut-takut ada orang bela jenis lepas dalam laut. Hei, mau mengaji dua ni bela lepas dalam laut. Faham? Dah. Dalam kitab Majmu' yang bebas berenang tidak dimiliki oleh seseorang walaupun mungkin milik orang. Faham? Soalan seterusnya. Apakah hukum beli baju raya masuk dalam kedai sesak laki-laki perempuan? Kita bila sampai masa kita perlu beli, pergi bayar api, pergi pejabat, waktu perlu, betul tak? Jadi bila ramai laki-laki perempuan, contohnya kemarin kita pergi, hari ni pergi pula tukar baju anak, nak beli baju raya KTCC Mall, faham? Tapi alhamdulillah lah sebab sebelah pagi orang tak ramai. Jadi dengar kabarnya ramai sebelah petang. Jadi gini, kalau ada orang perempuan maka kita kena ngelak. Orang perempuan tengok laki-laki dia kena ngelak. Jangan redah. Jangan redah. Kita dimaafkan, boleh pergi tempat mukhalatah. Janji jangan kita sentuh perempuan. Faham? Kerana kita berhajat nak membeli. Tengok orang perempuan sini ramai, kita kena ke belakang. Ni dak kau ramai, kau bolok kat tu dia pergi. Orang perempuan pula tengok lelaki ramai, kau dia sedap. Ni jadi nyakit belaka. Lain ni pun nyakit, lain ni pun nyakit. Ni kena jaga-jagalah. Kalau mata begitu juga. Bila kita nak tengok ke depan, rupa-rupanya dia pakai kain belah atau seluarnya ketat, maka ya ruduna min absarihim, pandang ke tempat lain. Faham? Bukan suruh kejang. Kejang jatuh bodok kapok lah. Soalan seterusnya. Macam mana nak buat cikgu ajar muridnya dengan mudah faham? Yang pertama guru, yang pertama kedua murid. Guru memang nak mengajar, murid memang nak belajar. Kemudian guru itu memahami, murid itu nak memahami. Kalau guru pun tak faham, dia cuba memberi faham, maka murid tak akan faham-faham. Kemudian guru itu pandai, cuba memberi faham, murid tidak berminat, pun tak akan faham. Tak? Yang kedua, yang ketiga, hendaklah apa yang kita sampaikan itu setaraf dengan yang menerima. Faham? Ambil budak-budak belajar mak tapi wagi depan ulama suruh nadah kitab besar-besar. Tak guna skepeng. Tak nak faham. Kelas ngaji nahwu adeh. Lepas tu nak baca kitab Yasin, kitab apa besar nahwu. Lagi tak faham kilah-kilah mazhab antara Sibawih dengan Syekh Khalid. Menengung habis budak-budak. Walaupun ilmu itu benar. Kena tengok. Yang pertama sekali penting, mulakan dengan doa kepada Allah. Kerana yang memberi faham itu Allah. Soalan seterusnya. Apakah hukum membatalkan puasa dengan sengaja? Maksudnya dia batalkan puasa tanpa uzur syar'i, hukumnya haram. Dia batalkan puasa kalau uzur syar'i, hukumnya harus. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di kalangan kamu yang musafir atau merasa sakit atau ditimpa penyakit atau penyakit yang semalam belum sembuh lagi hari ini, maka tidak mengapa dia tidak puasa atau tidak mengapa dia berbuka, tapi wajib dia qada selepas hari raya. Faham tak lagi? Di situ menunjukkan ada uzur syar'i. Maknanya puasa itu wajib. Kutiba alaikumusiyam, wajib kamu berpuasa. Tapi maka namikum maridan, siapa di kalangan kamu maridan, sakit. Faham? Jadi tak ada uzur syar'i berbuka haram. Contohnya tidak ada uzur syar'i, dak geng-geng plastik hitam tengah hari atau wasak. Kalau dulu hitam kot celah tikak warna-warna bagai jadi jadi le ni wasak dia ada geruk dah jadi dah ni faham lagi jadi dah ni dah lauk dia berpia seorang puluh ya seorang lauk ikan merah gula kuning bagai bawah makan kat mana makan belakang parit. Faham lagi? Itu haram. Kerana apa? Kerana wajib orang yang tidak ada uzur wajib berpuasa. Faham lagi?
Jadi dia berbuka haram, berdosa. Soalan seterusnya. Kita ada adik OKU, dia nak kahwin dengan orang biasa. Orang OKU juga dia tambah. Wajib tak kita beri nafkah dia kahwin? Adik dia laki-laki OKU tapi nak kahwin dengan orang yang tidak OKU. Lah kau pandai dia. Jodoh dia nak pasangan dia OKU. Orang kaki cacat sebelah, dia nak kahwin dengan perempuan yang kakinya sihat. Lah tu hak dia. Ada pula OKU kena kahwin OKU. Faham lagi? Dah jodoh dia nak buat apa ni? Faham? Orang kaya boleh kahwin orang miskin, miskin boleh kahwin orang kaya. Cuma dalam masalah apa benda ni? Kufu itu lain. Faham? Kufu lain. Kalau perempuan tak boleh ayah dia sewenang-wenang nak kahwinkan laki-laki yang sembarangan. Kalau tidak kufu, perempuan itu setuju sah, perempuan tidak setuju tidak sah. Faham? Jadi orang OKU, dia mata tak nampak, OKU lah, kurang upaya. Dia nak kahwin dengan perempuan yang nampak, yang celek, maka boleh lah. Faham lagi? Dan dia tak nampak dah, bini tak nampak pula, dua-dua langgar di kereta. Nah, dia lah gitu. Jadi kalau ada jodoh, alhamdulillah, tak ada masalah. Dan bagi pihak kita, kalau kita kaya dia miskin, wajib nafkah. Termasuk selesaikan perkahwinan. Ingat nah? Dua pasang suami isteri yang sudah kahwin 2 tahun dan selepas itu isterinya mengandung, lalu suami meninggal dunia. Lepas yang ulang isteri melahirkan seorang anak laki-laki, namun isteri pula yang meninggal. Datang pula 2 pasang suami isteri yang lain menjaga budak tersebut. Mereka lah yang mengajar budak itu tentang agama Islam. Jadi soalan bagaimana, di mana terletak syurga budak itu? Dia kata mak ayah dia sudah meninggal dunia ketika anak itu dilahirkan. Ambil orang lain, pasangan lain yang bela je daripada beranak sampai ke besar. Soalannya di manakah syurga anak itu? Jawabnya dalam kitab-kitab muktabar, syurga anak itu ialah di atas langit yang ke-7. Faham lagi? Malam Isra Mi'raj, Nabi naik lepas pada langit ke-7, Allah tunjuk syurga neraka. Dah kata bawah tapak kaki ibu. Bawah tapak kaki ibu itu bukan kalam, bukan kalam apa benda ni. Hakiki itu kalam majaz. Faham lagi? Itu majaz. Itu kinayah, isti'arah. Faham? Masuk dalam bab apa ilmu apa? Makulah asyarah. Tak? Maksudnya ketaatan kamu kepada ibu kamu dapat syurga. Derhakamu kepada ibumu maka dapat neraka. Itu maksudnya. Kan pergi tengok pula ibu dia tengah tidur, pergi korek cari. Tengok syurga. Faham lagi? Tak ada pun syurga, ada tuat 2T. Faham? Kena faham baik. Syurga atas pada langit yang ke-7. Faham lagi? Jadi dia nanti dia letakkan sirat di atas neraka Jahannam. Siapa yang lepas melintah, sebelah sana tu syurga. Alam itu di atas daripada syurga lagi. Atas pada langit yang ke-7. Langit kita 7. Okey? Soalan seterusnya. Budak muda sekarang main cakap berkait akidah. Contohnya, mu ni syirik mu ni confirm dah ahli neraka. Apakah hukum cakap gitu? Boleh kata awak melakukan perkara syirik sebab begini ada dalil. Boleh. Yang tak bolehnya ni syirik, orang ni syirik tak boleh. Atau tidak ada dalil atau dalil yang salah. Faham? Kena hati-hati. Atau dia kata mu ni confirm masuk neraka. Tak boleh confirm lagu tu. Yang confirm masuk neraka mati dalam kafir. Lagi hidup tak confirm. Dia jadi tokca sekarang, tengah nyembah berhala. 3 lain atas dahi, 4 lain atas dada, atas belakang kunyi, atas tekok kapur. Faham? Belum confirm masuk neraka. Faham? Yang confirm dia kata mata alal kafir. Mati atas kafir, keadaan dalam kafir. Faham? Mati dalam kafir itu confirm. Faham? Kenapa? Kerana Allah buat neraka untuk orang kafir. Orang kafir mana? Orang kafir yang masih hidup kan? Orang kafir yang sudah mati dalam kafir. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah neraka yang kami sediakan neraka untuk kafir. Kafir mana? Yang mati dalam kafir. Soalan seterusnya, apakah hukum baca Fatihah satu nafas? Hukumnya harus. Afdal, tidak afdal. Yang afdal bacaan Nabi dengan wakaf 7 kali berhenti.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Benapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Benapa? Ar-Rahmanir-Rahim. Benapa? Maliki yaumiddin. Benapa? Faham? Tapi kalau dibaca senapa? Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai habis. Harus. Faham? Tak sabarlah. Soalan seterusnya. Sikit lagi. Imam solat isyak bulan Ramadan rakaat kedua itu beri salam sebab kita ingat tarawih dah. Tegurlah subhanallah. Yang beri salam juga apa ramai-ramai. Faham lagi? Nampak tak? Imam 2 rakaat patut berdiri tayat anak rakaat ketiga. Dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum belakang ramai-ramai untuk dia kamari ramai-ramai. Nak faham paung? Dah nak tegurlah subhanallah ataupun berdiri ramai-ramai. Faham? Imam perasan orang berdiri ramai-ramai, dia pun berdiri. Dah. Apakah hukum suami isteri bermasab dengan laki-laki lain tanpa izin suami? Jawabnya kalau suami izin pun tak boleh. Laki-laki ajnabi, melainkan perkara perlu. Nah, ala ni isteri-isteri kita nak jadi macam orang putih, orang barat. Isteri-isteri di barat, di Amerika, di Rusia, di England, di Perancis, mereka sama berat, sama kuat dengan suami. Suami tak dilarang isteri, isteri tak dilarang suami. Islam tidak. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Isteri kena tanya, bang, saya nak WhatsApp juga cik mak kejap, nak khabar barang jahit dia tu suruh ambil esok. Boleh. Tu baru panggil isteri orang. Ni ikut suka dia nak WhatsApp orang tu, nak WhatsApp orang ni, tak tanya pun suami. Ramai tak isteri gitu? Ramai? Ada pakai bukan perempuan solehah. Kalau mu solehah, mu tanya, bang, saya nak WhatsApp cik Ding kejap saya nak WhatsApp Ustaz Mat kejap, nak khabar kuliah esok tu jadi. Boleh ya? Faham? Boleh ya? Dan itu satu benda yang tidak dilarang syarak. Nak? Mak ayah tak ada dah, ambil wajib dak bayar zakat fitri adik ambil, hak ngisap dada. Adik awak yang sudah mampu berdikari, maka dia wajib kena bayar sendiri, tidak ada orang ajar wajib tanggung. Yang kita wajib bayar jika kita ini tidak ada orang bela adik-adik kita, kita yang wajib bela, kita tanggung nafkah, maka tanggunglah zakat fitrahnya. Ambil piti adik ambil suruh beli makanan, dia beli dadah. Mana? Hukumnya harus. Yang tak boleh dia nak beli dadah, kita beri piti. Faham? Kita tak tahu nak beli dadah ke nak beli makanan, kita beri piti. Boleh. Soalan yang terakhir. Kita mimpi basah, tapi kita tak tahu lepas tu kita solat, apa benda hukum? Mimpi basah tak tahu. Dia. Siapa nak jawab? Cik Mak, dia mimpi keluar mani, sah tak puasa dia? Tak ni Cik Mak, Cik Mak. Sah. Ya tak sah. Mimpi basah. Sah. Sah tak apa. Ambil baju selah dia. Macam ni. Prima Beli beri hadiah hari ni. Sama-sama kasih. Kalau dia malam dia mandi, dia tak mandi junub, dia bangun pagi tak mandi junub lagi, sah ada atau tidak puasa dia? Dah. Belakang jawab. Tu. Awak. Dia semalam jimak isteri dia atau isteri dia jimak dia. Pagi tu tak mandi junub lagi, puasa sah tak? Sah. Dah tak mandi junub? Sah tak? Dah. Mari ambil hadiah. Biarlah nak suruh raya. Semangat daripada butik Prima Valley. Kalau labuh kerak sikit. Baik. Sama-sama. Ini saya S. Siapa nak jawab? Bangun. Saya nak salah soalan. Ni ada satu lagi saya S. Cepat. Ni comel ni. Warna mana dia? Warna grey. Mahal ni. Biar. Saya S. Budak aja. Budak tak adang. Tak adang. Awak nak jawab? S. Baik. Nak jawab. Sekarang ini berlaku peperangan
di Eropah antara negara mana dan negara mana. Orang lain jangan kacau. Ha? Tahu tak sedang berlaku peperangan? Ha? Bukan soh kedok. Negara mana yang sedang berperang sekarang? Sudah kena tahu kok nah hal ehwal dunia ni, betul tak? Ha. Rusia dengan Ukraine, JJ Ukraine. U K R A I N. Pandai ni. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kalau tidak banyak sedikit dapat manfaat daripada apa yang telah kita bicarakan pada petang ini. Semoga diberkati pertemuan kita. Kepada yang telah beri sumbangan, pihak MTT hanya mampu ucapkan ribuan terima kasih. Allah sajalah yang mampu memberikan balasan sumbangan anda dengan balasan yang sempurna di akhirat nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna siyamana du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.